tinggal solat terus. Nah, 5 waktu Ustaz. Allah, ramai tinggal solat tuan-tuan. Kalau Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati para pengerusi, para imam, para bilal, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Pertama kali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi diizinkan Allah untuk sama-sama kita hadir rumah Allah ni dan sama-sama kita belajar ataupun kita nak menyambungkan kitab pengajian kita. Yang ini berkaitan menggunakan kitab Matla'a Al-Badri. Ya, jadi kitab ini seperti mana yang telah saya maklumkan, dia membincangkan perkara melibatkan bab fiqh ataupun kita katakan melibatkan perkara-perkara yang melibatkan bab rukun solat ataupun melibatkan ibadat kita seharian lah. Jadi kitab ini dia memerincikan dengan begitu detail sehingga kan dia kata apa, seseorang yang membaca kitab ini biasanya lah, kebiasaannya perlu merujuk beberapa lagi kitab lah supaya ada beberapa penerangan lagi huraian dia lah. Sebab dia bukan kitab yang biasa yang tuan-tuan boleh jumpa seperti mana panduan solat biasa tu. Tapi kitab ini merupakan kitab, orang kata apa, kitab para ulama yang lama lah, usia dah lebih kurang dalam 100 lebih usia dia lah. Nah, isi kandungan tu lah. Nah, tapi kitab ini dicetak semula lah oleh pejabat mufti wilayah Persekutuan dan menjadi rujukan di pejabat mufti wilayah Kuala Lumpur lah. Jadi yang menggunakan kitab rujukan mereka untuk menyampaikan ilmu berkaitan dengan bab solat. Jadi insya-Allah kita belajar sambung pengajian kita yang ini berkaitan dengan bab solat. Jadi solat ini telah saya maklumkan di antaranya ibadat yang mana seseorang tak boleh menggantikan ibadat tersebut kepada orang lain. Solat lah. Kalau kita berbicara tentang berkaitan dengan bab puasa, kan berpuasa kan, seseorang yang ataupun kita panggil saudara kita ke adik-beradik kita kan yang tak boleh berpuasa kan, umpamanya keuzuran tiba-tiba meninggalkan, maka kita boleh bantu dia juga melalui bayaran fidyah kan. Ada yang sebagian para ulama kata apa, boleh gantikan puasa dia pula kan. Dan orang yang tak sempat pergi haji pula, seseorang juga yang mengenali dia atau saudara dia boleh membayar upah haji kan, membayar kali kepada dia. Berbanding dengan bab solat, solat ini sahaja yang ibadat pelik, bukan pelik macam mana, sesuatu ibadat yang Nabi terima dan Nabi dijemput naik dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Itu saja tuan-tuan. Kalau kita berbicara tentang bab solat ni tuan-tuan, Allahu Rabbi, kalau saya baca kisah dia tuan-tuan dan juga hadis tentang solat ini, macam mana mula-mula diturunkan dan diperintahkan kepada Nabi, kalau baca arahan sejarah daripada solat tersebut, saya rasalah saya pun tak mampu tuan-tuan nak melaksanakan. Sebab apa? Sebab kita diperintahkan pada asalnya adalah 50 waktu kita kena solat. 50 waktu tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan kata 50 waktu Ustaz, letih tak? Macam mana nak solat 50 waktu ni? Kalau berbanding dengan nikmat Allah, Allah bagi kepada kita, tak ternilai lah. Banyak lagi nikmat Allah kepada kita. Seumpamanya kalau tuan-tuan muhasabah diri, apa yang Allah bagi kepada kita ni apa dia? Nikmat mata, nikmat sihat, nikmat makan, nikmat bekerja, nikmat harta, nikmat ada rezeki untuk berehat. Itu semua nikmat ni. Dan semua nikmat ni tuan-tuan, kalaulah Allah ambil satu daripada nikmat tersebut, nak dibayar, nak dibeli, tak termampu tuan-tuan nak beli. Tapi bagi tahu lah. Umpamanya kalau tuan-tuan lahir, tuan-tuan lahir boleh tengok kan, dia nampak mata kita tengok kan. Cubalah Allah Ta'ala ambil salah satu biji mata kita kan, minta wala'iyazbillah lah, kalau boleh janganlah kan. Macam sepupu saya lahir sempurna tapi kemalangan kan. Bila kemalangan, kaca masuk di mata dia, pecah anak mata dia, dan akhirnya cacat sampai mati. Biji mata dia ni sebelah tak boleh tengok, sebelah ajalah tengok. Macam mana? Seolah-olah tuan-tuan tutup mata tuan-tuan sebelah, macam mana tuan-tuan tengok? Macam tu. Sejak daripada dia kemalangan
sampai sekarang ni sebelah aja boleh tengok biji mata dia tu pun. Tu dia. Tuan-tuan nikmat Allah Taala ambil. Nak ganti balik tak boleh dah lah. Nak ganti balik risalah siapa dia nak bagi biji mata. Tuan-tuan pergi tanya orang member rapat tuan-tuan kan, kalau mata aku kena rosak nak ganti tak mata aku ni kan, tobat tuan-tuan, pakat tak bagi dah. Memang tak ada nikmat yang terhitung kan. Tetapi tuan-tuan bila baca hadis tu sedih juga tuan-tuan. Sebab apa? Baik sungguh Allah Taala daripada 50 waktu dia fardukan asalnya kisah tu, sampailah Allah Taala Nabi mengurangkan sehingga kan menjadi 5 waktu sahaja. Dan 5 waktu tu pula tuan-tuan menyamai dengan pahala kita solat 50 waktu yang sepatut asalnya kita kena buat. Tu dia tuan-tuan, 50 jadi 5. Diskaun apa ni tuan-tuan? Dan 5 waktu tu pula tuan-tuan dilaksanakan sampai kita meninggal. Tapi kalau banding 5 waktu dengan nikmat Allah bagi sekarang ni tuan-tuan, tak terbalas juga tuan-tuan. Itu saja bagi saya bagi tahu lah. Tetapi ramai juga tinggal solat terus. 5 waktu Ustaz, Allah ramai tinggal solat tuan-tuan. Kalau baca sejarah dia 50 waktu tuan-tuan kena solat. Maksud dia apa dia? Pukul 1 ya tuan-tuan kena solat, pukul 1 subuh tuan-tuan kena solat, 1:30 tuan-tuan kena solat, 1:45 tuan-tuan kena solat. Nak cukup 50 waktu. Kan? Dia tidak penat tuan-tuan, tapi rahmat Allah melebihi daripada dia tak mau bagi umat, dia bagi hamba ni beban tuan-tuan. Kalau kita hitunglah nikmat Allah. Okey, kita masuk kalau berkaitan dengan bab solat. Kita dah maksud dah dulu ni adalah berkaitan dengan bab mengambil wuduk sempurna semua sebagainya, dan insya-Allah kita dah masuk yang adalah berkaitan dengan bab solat. Pertama adalah melibatkan bab yang pertama adalah rukun solat. Rukun solat ni tuan-tuan dengan mudah tuan-tuan. Pecahan dia punyalah banyak. Pecahan dia punyalah banyak, subhanallah. Saya kata tebal tuan-tuan kalau cerita pasal solat ni. Yang pertama disebutkan di dalam kitab ini, dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ada 13 rukun. 13 rukun. Dan juga 13 rukun ini dengan dianggapkannya tamakninah pada 4 rukun itu dan juga sebagai sifat kepadanya. Okey, yang pertama apa dia? Niat. Niat ni adalah wajib. Tetapi dalam hadis tidak ada pun tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca solat zuhur macam mana kan, lafaz dia macam mana, dalam hadis tidak ada. Sebab tu kata apa, bila sebut niat ni tuan-tuan, niat ni terlalu umum. Sebab tu kalau melibatkan niat terlalu umum. Tetapi dalam hadis Nabi telah bagi tahulah sesuatu ibadat ini adalah berdasarkan daripada apa yang dia niatkan. Sebab tu niat ni dia duduk yang pertama. Dia duduk yang pertama. Jadi dalam bab niat ini dalam hadis juga disebutkan di antaranya para ulama telah menyatakan beberapa syarat untuk tuan-tuan sah dalam bab niat. Niat ni ada sah dia tuan-tuan. Ada cara dia. Dia bukan boleh main tuan-tuan tibai je. Apa dia? Yang pertama, tidak wajib melafazkan niat. Maksud betul tak wajib kita lafazkan niat. Lafaz dia apa? Contoh kalau tuan-tuan nak solat tadilah, maghrib tadi tu, tuan-tuan nak lafazkan di mulut ni tak wajib. Itu tak wajib lah. Jadi tidak wajib melafazkan niat, hanya sunat sahaja. Bagi menolong hati kan. Tetapi niat ini di mana? Di dalam hati kita itulah. Kalau imam tiba-tiba datang tuan-tuan, dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Jangan pula kita pergi tegur dia. Imam tak niat ke tadi? Saya tak dengar pun. Jangan krem tuan-tuan. Jangan krem tuan-tuan. Itu seorang mengaji tu. Sebenarnya dia di dalam hati dia niat lah. Terutamanya kalau tuan-tuan tengok di Masjidil Haram di Mekah kan, lagilah tarawih kan. Ada tuan-tuan pernah pergi solat tarawih kat sana, tuan-tuan tanya salam. Kan lepas tu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam terus bangun, Allahu Akbar. Semua terus tuan-tuan. Takkan kita nak kata imam tu dia tak lepas ke tadi. Balik awal kita tuan-tuan. Balik awal tu. Yang kedua apa dia? Bagi solat fardu wajib terdapat 3 perkara. 3 perkara ni tuan-tuan kena ingat. Apa dia? Pertama disebutkan al-qasd ataupun disebut qasd, iaitu ungkapan aku menunaikan solat. Mesti kena ada dalam niat ni. Wajib mesti kena ada. Aku menunaikan solat. Ini pertama. Yang kedua disebut ta'arud. Ta'arud ni benda apa?
solat jenis apa? Fardu ke sunat? Kena sebut juga. Dua ni tuan-tuan kena sebut. Dan ketiga disebutkan ta'ayyun. Apa dia ta'ayyun ni? Solat apa? Subuh, zuhur, maghrib, isyak. Tiga benda ni tuan-tuan kena ada dalam bab niat. Apa dia? Aku menunaikan solat. Pertama, solat apa? Solat fardu. Fardu apa? Fardu subuh. Sah dah solat dia. 4 rakaat tak sebut tak? Tak wajib sebut. Nah, 3 rakaat tak kena sebut tak wajib sebut maghrib. Nah, sebab dia memang 3 dah. Dia memang 3 dah. Subuh juga tak wajib. Maksud dia, aku menunaikan solat fardu subuh. Tapi kena syarat tu. Kalau makmum kena sebut lah. Kalau makmum. Makmum. Tetapi dalam bab niat ini tuan-tuan, sebaik-baiknya dilafazkan ni para ulama tu cantik tuan-tuan, dia buat comel dah. Sempurna semua dia buat. Qasad, ta'arud, ta'yun, lebih pun semua dia buat. Dia tambah apa dia? Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Ini adalah yang sebaik-baik lafaz. Yang kita dah belajar di sekolah betul lah. Tapi kalau kita belajar di sekolah tuan-tuan, ustazah jarang ajar bab ni. Qasad, ta'arud, ta'yun. Habis pening budak-budak tuan-tuan dengar apa dia qasad ta'yun ni. Kan? Tak. Dalam bab kitab ni, kalau mengaji lagi kitab lama ataupun mengaji lagi kitab yang dikarang oleh ulama ni, memang mereka memperincikan lagi syarat sah niat itu qasd, ta'arud, ta'yun. 3 ni sahaja lepas dia. Sebab tu kalau kita nak angkat tangan ni tuan-tuan, kita takbir Allahu Akbar. Maksud dia angkat takbir ni tuan-tuan, kalau mengikut sunnah ni dia separas kita punya bahu. Ingat separas. Ada 3. Satu sini, kawasan kedua tangan saya ni sama dengan cupit macam ni. Ada macam ni tuan-tuan. Yang tak ada macam ni lah. Tak jumpa lagi lah kitab mana yang tu. Tak jumpa lagi lah yang tu. Yang tu pelik tuan-tuan. Tak pernah jumpa lagi lah. Setakat ni mudah je tuan. Allahu Akbar. Lagi tu sudah. Tadi saya ajar lah. Saya tahu. Jadi qasd ni kena ingat. Dalam nafas ni tuan-tuan, tuan-tuan angkat tangan ni, aku tunaikan solat maghrib. Maghrib tu apa dia? Makmum ke imam? Kalau dia imam kena sebut lah. Supaya ada berjemaah. Terutamanya kalau niat imam dengan makmum ni, apabila kalau tuan-tuan solat Jumaat, Allah Rabbi, solat Jumaat lagi lah. Solat Jumaat, imam wajib niat imam, makmum mesti kena niat makmum. Kalau solat Jumaat. Sebab tu solat Jumaat ni tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan solat sendiri. Tuan-tuan tengok TV di rumah depan rumah kan. Lepas tu tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan pun ikut imam hak dalam TV tu. Senang aja tuan-tuan. Duduk mana pun boleh tuan-tuan jemaah gitu. Jengkrem tuan-tuan. Mazhab baru pula iaitu ayah pin pula tuan-tuan. Pening tuan-tuan. Mazhab macam tu tuan-tuan. Jangan buat lagi tu. Hancur tuan-tuan. Sah solat tunai ataupun dengan niat solat ataupun sebaliknya kerana suatu keuzuran, dan misalnya ia zon telah habis dan waktu solatnya telah mendung. Jadi dalam bab ini disebutkan kalau seseorang ini kalau dia nak solat mestilah menyebutkan 3 benda ni dalam solat tersebut, iaitu aku menunaikan solat. Solat apa? Solat fardu. Fardu apa? Fardu zuhur. Sah dah. Ingat yang tu lah. Kalau dia nak solat maghrib, usolli pada. Sahaja aku solat fardu maghrib makmum, dah selesai dah tu tuan-tuan. Untuk solat Jumaat. Sebab tu dia mudah. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar berkaitan dengan bab niat ni memang mudah. Sebab tu dalam bab niat ni dia perincikan 3 perkara inilah dalam bab cara dan juga kaedah kalau kita nak melafazkan. Kalau kita lafaz dalam di mulut ni sebagai perkara sunat jelah. Okey. Yang kedua, disebutkan yang kedua rukun adalah qiyam. Qiyam ni apa dia? Qiyam ni Qiyam ini apa dia? Yang ni berdiri betul pada solat fardu bagi yang berkemampuan untuk berdiri. Ingat tau, bagi orang yang berkemampuan sahaja kalau dia boleh berdirilah. Tapi kalau dia tak mampu, tuan-tuan jangan paksa pula dia berdiri. Saya pergi tumbang kawan tu. Umpamanya kawan tu dah mengandung sampai 8 bulan, 7 bulan umpamanya kan, tak boleh berdiri lama. Berdiri lama saja, maka lenguh kaki, lembut lutut macam-macam lah jadi. Lepas takbir tu dia berdiri tuan-tuan, maka dia duduk lah. Itu kaedah dia. Jadi qiyam ini adalah termasuk perkara rukun. Yang saya cerita kat tuan-tuan ni adalah solat fardu.
Kalau solat sunat lain. Solat sunat ni dia banyak kemudahan lah. Sebab tu kalau solat tarawih ni tuan-tuan, sebab tu jangan rasa terkejut kalau orang tiba-tiba tengah-tengah solat, kemudian dia tak larat tuan, dia ambil kerusi, dia duduk terus. Duduk atas kerusi terus tuan. Itu sunat tuan. Sunat tak ada masalah. Solat tarawih tuan. Buat nak imam ikut suka dia lah. Kalau dia nak buat baca panjang ke baca pendek, janji kita duduk atas kerusi dah rehat kan. Ikut dia. Tapi kalau berdiri tu lebih afdal lah. Lebih afdal. Qiyam ini adalah berdiri betul. Berdiri betul ni tuan-tuan, ingat. Jika tidak berupaya berdiri betul kerana tua atau sebab lain, maka wajib berdiri dalam keadaannya. Walaupun ketika berdiri dalam keadaannya bongkok, seperti mana orang rokok. Maksud dia, dalam keadaan ni lah. Walaupun dia ni, kata-kata istilah lebih mudah kita faham lah dia ni memang bongkok tuan-tuan. Bongkok. Tapi dah bongkok, takkan kita nak suruh dia berdiri betul. Dia memang bongkok. Kan? Tulang belakang dia tu memang bongkok. Juga dikira sebagai berdiri betul. Sekadar kemampuan dia. Walaupun dia bongkok. Dalam kitab ni kata ni, jika dia tidak berupaya berdiri betul kerana tua atau sebab lain, maka wajib berdiri dalam keadaannya. Dia pun datang masuk surau tuan-tuan, tapi dia bongkok. Pakai apa? Pakai tongkat lah. Lepas tu kita kata kat Haji, nanti Tuan Haji nak solat, Tuan Haji tak boleh bongkok tau. Badan Haji kena tegak. Jangan krem tuan-tuan kawan tu. Pening lagi kawan tu. Dia kata betul ke? Dia tak payah main solat lah. Kena diri betul. Dia kena faham dulu. Kawan tu bongkok. Jadi memang bongkok dia original. Bukan buat bongkok tuan-tuan. Jadi dekat sini disebutkan walaupun dalam keadaan dia bongkok macam tu, tetap juga dikira sebagai berdiri betul. Kaedah dia lah. Dan ketiga, jika tidak berupaya berdiri, ia boleh duduk mengikut cara yang disukainya. Tetapi duduk iftirash adalah lebih afdal dan daripada duduk tawarruk atau sebagainya. Okey. Dalam bab kaedah berdiri betul ni tuan-tuan kena ingat. Jangan ambil mudahlah bab ni nah. Sebab apa? Kalau boleh berdiri betul tu yang lebih afdal dan juga wajib. Kalau tuan-tuan boleh berdiri betul tapi sengaja tak berdiri betul, ini sakit. Ini cari pasal tuan-tuan. Jika dia tidak berupaya duduk, solatlah berbaring. Dan jika tidak ia berupaya baring, solatlah cara melentang, dia kata. Dan juga dengan bantal supaya menghadap kilat jika tidak berupaya demikian, wajiblah berisyarat dengan kelopak mata, yang mana tidak wajib dengannya. Jika tidak berupaya. Okey. Maksud dekat sini, dalam dia kata sinilah tuan-tuan. Kalau sekiranya dia ni boleh berdiri betul, tetapi dia sengaja tak berdiri betul. Ini tuan-tuan. Dia sengaja tak berdiri betul, maka solat dia tadi tuan-tuan sangkut. Sangkut sebab dia rukun. Sebab tu jangan. Kalau dia betul-betul boleh duduk, kalau dia tak boleh berdiri, baru betul duduk. Tu solat dia. Sebab tu kalau melibatkan bab qiyam ni, kebanyakannya saya jarang tanya jemaah lah. Sebab saya tahu jemaah ni kebanyakan dia dah uzur, jadi tak payah tanyalah. Cik tak boleh berdiri sendiri kan? Kita faham lah tu. Jangan tanyalah. Kecuali kalau orang golongan muda ni tuan-tuan, pelik sikit lah. Letih kerana apa? Minggim. Jadi dia tak larat berdiri betul. Padahal boleh berdiri. Jam krem tuan-tuan. Sangkut tuan-tuan. Itu melibatkan perkara yang qiyam. Qiyam tak boleh. Mesti kena berdiri betul bagi yang berkemampuan. Okey Dan ketiga, yang ni takbiratul ihram. Okey, ini rukun yang ketiga. Takbiratul ihram ni tuan-tuan pun banyak juga perbahasan dia. Sebab apa? Takbir ni walaupun nampak kecil, tetapi kalau dia salah takbir salah tuan-tuan. Itu ke soalan nak tanya tuan-tuan. Kalau takbiratul ihram, wajib tak kalau kita angkat tangan? Kan selalu kita duk angkat tangan kan? Allahu akbar kan? Wajib ke tak tu? Saya dapat jawapan boleh tahan tak banyak? Tanya soalan ni kepada pelajar saya sejak ni tengok. Tu soalannya tuan-tuan. Wajib ke tak angkat tangan? Pelajar saya semua confident dah. Wajib ustaz? Nasib baik mengaji tuan-tuan. Kalau tak mengaji kan jam. Wajib ustaz. Tapi betul tak dia tanya sebab apa? Dia tak pernah tengok lagi orang angkat takbir ni orang sebut tak angkat tangan. Dia tak pernah tengok lagi. Tapi dia tengok semua angkat tangan. Betul lah dia jawab tu betul lah. Cuma dia jawab tu jawapan dia tengok orang. Itulah jawapan dia. Dia kena betul-betul.
Jadi takbiratul ihram ni wajib ke tak angkat tangan? Oh, jam. Jam keren tuan-tuan. Oh, keliru kepil-kepil mata. InsyaAllah kot rasanya wajib kot. Oh, jam keren tuan-tuan. Untuk angkat tangan ni tuan-tuan adalah sunat. Sunat lah. Jadi yang wajib ni apa? Wajib ni melafazkan Allahu Akbar. Kalimah ni tuan-tuan, tu kita kata ni, takbir ni tuan-tuan banyak jenis sebutan dia. Tuan-tuan sebut apa? Takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar juga. Takbir Allahu Akbar juga. Satu lagi takbir tu yang kita time raya tu pun takbir juga. Kan takbir raya Allahu Akbar juga. Sama version dia tuan-tuan. Sama version dia. Tetapi takbiratul ihram ni lah salah satu takbir yang wajib dilafazkan bagi yang tak bisu. Bagi tak bisu. Tapi kalau yang dia bisu ni tuan-tuan, sekadar dia menggerakkan bibir dia sahaja. Jangan pula kata kat dia, Haji tak payah solat dah sebab Haji bisu. Jangan keren tuan-tuan. Kita berkeluar fatwa ikut. Haji jangan solat dah Haji bisu. Jadi Haji tak payah solat dah. Untung Haji bisu. Kawan tu gelak tuan-tuan, tak solat terus. Gelak sampai situ sampai dia buat keluar hukum dia sendiri. Itulah kata jam. Dia kena tahu kaedah dia. Jadi wajib bagi orang yang berkemampuan melafazkan Allahu Akbar. Tidak sah kalau dia sebut Ar-Rahmanu Akbar. Tapi tak pernah dengar lagi dah, pelik macam ni. Pelik macam ni tak pernah dengar lagi dah. Jadi dalam bab takbir ni tuan-tuan, masa berjalan cepat tuan-tuan. Nak dekat ke 8. Dia kata masa cepat. Apa dia tadi? Okey, untuk takbiratul ihram ni tuan-tuan kena ingatlah, dia ada beberapa jenis version dia. Yang pertama disebut takbiratul ihram, yang pertama waktu kita nak angkat tangan Allahu Akbar. Mula-mula tu nak masuk tu lah. Dan bila sebut saja Allahu Akbar tuan-tuan, yang daripada mula kita boleh makan Maggi, minum teh ais, lepas sebut tu tuan-tuan haram terus. Jadi tuan-tuan waktu angkat tangan tu lepas takbiratul ihram, jangan sesekali pasangkan straw yang panjang. Macam mana tuan-tuan? Dia pasang straw. Dia buat macam mana? Waktu dia rokok, straw dekat mulut, dia tarik sekali teh ais masuk mulut dia. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Itu nama dia mempermainkan tuan-tuan. Lepas tu masa dia duduk di antara dua sujud, anak dia pun suap Maggi 3-4 kali dalam mulut dia tu pun dia kata sedap pula. Tapi dah salah. Jam keren tuan-tuan. Dia buat guru jam. Jangan tuan-tuan. Jadi kena faham betul-betul. Jangan dipasang straw lagi panjang lah. Jadi disebabkan takbiratul ihram inilah daripada perkara yang kita boleh buat sebelum tu, maka selepas takbir sahaja tak boleh dah tuan-tuan buat maksud dia. Sebab tu takbiratul ihram disebut ihram. Ihram ni perkara yang tuan-tuan boleh buat sebelum, bila selepas tu tak boleh. Tak boleh dah. Dan selepas daripada takbiratul ihram, kita pun nak rukuk. Kan kita sebut apa tu? Allahu Akbar juga. Itu dipanggil takbir apa tu? Itu pun takbir kat tuan-tuan. Itu dipanggil takbir intiqalat. Yang ni takbir apa? Takbir perpindahan. Kan imam bila disebut Allahu Akbar, itu takbir intiqalat dah tu. Tetapi kalau imam tak sebut boleh tak ustaz? Boleh. Boleh, tapi jangan tak sebut kalau jadi imam. Kan jemaah pening nanti tak bangun-bangun sujud pula lagi. Tunggu lama ya imam ni tak bangun-bangun juga imam ni kan. Lama betul sujud. Bukan sujud kan. Dia sengaja tak mau sebut Allahu Akbar. Dia kena sebut. Sebab apa? Supaya jemaah bila dengar Allahu Akbar, dia faham. Dia itu takbir yang perpindahan. Takbir perpindahan. Kalau kita sebut Allahu Akbar biasa tuan-tuan, disebut takbir biasa. Dan juga takbir biasa. Contoh dia orang terkejut dengar bunyi mercun, Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sebut yang tu. Kalau dia keluar yang lain tuan-tuan, jam. Jam tuan-tuan. Okey? Jadi mengikut Imam Nawawi, memadai ketika takbiratul ihram itu disertai dengan 5 hurufnya dengan menghadirkan dirinya. Okey nah? Yang keempat adalah apa? Membaca suratul Fatihah. Okey nah? Jadi membaca suratul Fatihah ni, okey, satu lagi lupa. Saya peringat tadi adalah takbiratul ihram ni. Jadi di mana keadaan ketika mana kita nak masuk takbiratul ihram ni, di mana keadaan tangan kita? Tangan kita ni di mana tuan-tuan? Sebab tu perkara sunat ni ketika mana kalau kita nak takbiratul ihram,
Tangan ni tuan-tuan, ada dalam hadis disebutkan Nabi ni kalau ketika takbiratul ihram, tapak tangan ni seluruh ni, kiri dengan kanan, ke depan jangan ke belakang. Nah, yang ni tak ada tuan, ni ke depan. Saya tuan-tuan tengok macam-macam jenis tuan-tuan version. Saya pernah tengok yang pelik lagi pun dia angkat tinggi, dia turun sikit sama sederhana, lepas tu dia bersilat dengan macam Ultraman tu. Itu pun saya tak tahu mana dia belajar yang tu lah. Dah banyak kali tegur, jadi juga tuan-tuan. Jadi juga tuan-tuan. Dia mudah aja tuan-tuan. Allahu akbar, angkat ni separas kita punya ni bahu kita. Ini adalah sunnah. Yang sebut ni lah. Angkat tangan sikit dulu ni, cuping telinga kita ni pun juga sunnah. Tapi yang mudah yang ni lah. Angkat takbir. Jadi kedua tapak tangan kita ni letak macam ni, dia separas kita punya bahu. Jadi gitu lah. Angkatlah, masa angkat tu Allahu akbar. Lepas tu tangan dia mana? Ni tapak tangan tekap di kawasan pergelangan tangan. Pak terus sini. Jangan sini. Sini tuan-tuan, pergelangan tangan, dan kemudian ke mana? Ke pusat. Dalam mazhab Syafi'i pusat. Tetapi ada juga dalam mazhab yang lain dia di atas dada. Ada dalam mazhab lain tu lah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, jangan rasa terkejut. Ada yang bila takbir itu tuan-tuan, tangan dia tuan-tuan, dia letak macam duduk sebelah paha dia kepit dekat sebelah paha kiri dengan paha kanan. Mungkin pandangan mazhab mereka lah, kan. Dan kebanyakan yang saya jumpa adalah tangan mereka letak di kawasan dada. Itu mazhab lain lah tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita ni adalah tapak tangan ni dia mengangkat di kawasan Allahumma salli alaihi, di kawasan pergelangan kita punya ni, tekap terus ke pusat. Ni nak bagi contoh tu ni. Ada juga yang kawasan pinggang, tu tak pernah jumpa lagi dah. Pelik-pelik tuan-tuan ada. Jadi yang betulnya gini, tapak tangan tekap dekat sini, tekap kat kawasan pusat kita. Betul dah, betul. Itu betul. Jadi disebutkan adalah Nabi SAW mengangkat tangannya ketika masuk ke dalam sembahyang dan bertakbir, menunjukkan sehingga ke paras telinganya. Ada juga Nabi akan bertakbir ketika mengangkat taras ke paras telinga baginda. Nabi pun angkat takbir macam ni. Ada juga macam tu. Yang tak ada lagi macam hak saya sebut tadi lah, tanda pangkah. Tu tak boleh jumpa lagi lah. Dan sunat merenggangkan sedikit jari ketika mengangkat tangan semasa ucapan Allahu Akbar. Tapi bagi wanita macam mana? Wanita adalah dada depan lah. Jangan angkat tinggi juga. Jangan keren tuan-tuan lah. Dia wanita ni dia lebih kata sopan betulnya tu. Lebih kalau tuan-tuan tengok cara dia rokok, cara dia sujud kan. Dia banyak kepit, ke depan dia macam ni. Bagi wanita. Okay, mudahlah tu. Dan sunat merenggangkan sedikit jari ketika mengangkat tangan semasa ucapan Allahu Akbar. Tuan-tuan, sunat mengangkat jari. Maksud dia apa dia? Tuan-tuan, ketika mana takbir ini dalam satu hadis yang disebutkan, riwayat daripada Abu Dawud menyatakan bahawa wa kana yarfa'uha mamdudatal asabi' la yufarriju bainaha wa la yadhummuha. Adalah Nabi SAW ketika mana mengangkat tangannya, baginda menegakkan jarinya dan tidak membuka luas di antaranya dan tidak pula menggenggamkannya. Macam ni dah, ini tak ada lah tuan-tuan. Maka Rasulullah ketika takbir, Nabi disebut dalam hadis ini, Nabi akan merenggangkan dan menegakkan jari ke atas dan tidak membukanya terlalu luas dan tidak menggenggamnya. Maksud dia sederhana merenggangkan sedikit jari. Macam tu. Itu betul lah tuan-tuan, kita dah buat tu. Cuma nak bagi tahu hadis tu daripada mana? Ada dalil dia. Tuan-tuan buat tu lah. Okay, ada lagi tak? Juga termasuk sunnah menghadapkan bahagian. Okay. Juga termasuk perkara sunnah adalah menghadapkan bahagian dalam tapak tangan tersebut ke arah kiblat. Semua ke arah kiblat lah disunatkan. Dan kemudiannya adalah Rasulullah SAW menundukkan kepalanya dan melontarkan pandangannya ke bumi. Ini adalah disebutkan ketika mana kalau kita nak takbir ni, mata kita di mana? Kawasan kita nak sujud pula. Sebab tu nak mata ni tuan-tuan jangan duduk liar sangat. Waktu kita solat tu tuan-tuan, tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Ada saya pernah jumpa jemaah tu. Tapi bila tengok balik dan akhir sekali rupanya dia OKU. Faham lah. Tak payah tanya dah lah. OKU kita faham dah lah. Jadi kita faham kalau OKU tak apalah.
Kalau orang normal tu pelik juga. Terlalu liar kepala dia. Kepala dia, tangan dia terlalu liar. Tak boleh tuan-tuan. Memang disebutkan. Sebab tu kalau solat ni tuan-tuan, solatlah sebaik-baiknya dengan sempurna. Jaga tamak-ninah tu betul-betul. Sebab ada dalam hadis antaranya sahabat pernah bersolat tuan-tuan, lalu bila dia tengok Nabi, kemudian dia tanya kepada Rasulullah, kan solat macam mana keadaanku? Maka selepas itu Nabi kata kepada dia, solatlah sekali lagi. Lebih kurang 3 kali tuan-tuan dia kena ulang balik solat tersebut. Sebab apa? Sebab solat dia macam patuk ayam. Tuan-tuan macam mana patuk ayam? Macam tu, laju macam kilat. Nak pergi mana nak dia sabar. Solat ni kena buat betul-betul lah. Sebab kita bukannya ibadat yang benda kecil, benda besar. Kita menghadap Allah. Sebab tu kita buat solat ni, kita buatlah sebaik yang habis mungkin. Lambat tak apa. Jaga tamak-ninah tu nah. Okey. Kemudian yang keempat, apa dia? Membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah ini, sebab tu kalau Fatihah ini tuan-tuan kena kuasai juga ilmu tajwid. Ilmu tajwid lah. Cuma kelebihan suratul Fatihah ni apa dia tuan-tuan? Dia tak ada dengung, ikhfa. Dia tak ada macam orang kata apa, ikhfa apa bila apa nama tu, hukum ikhfa hakiki kan. Dalam bab ni tak ada, nun mati bertemu dengan ni tak ada tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan baca ni kebiasaannya jelaslah. Suratul Fatihah ini tuan-tuan wajib baca dan melafazkan. Tak sah kalau tuan-tuan baca dalam hati, sebab dia termasuk rukun qauli. Termasuk rukun qauli. Takbiratul ihram tadi tu pun juga termasuk rukun qauli. Jadi kalau tuan-tuan hanya menggerakkan lidah sahaja dan tak baca tuan-tuan, gerak lidah tak baca, begitu. Sedangkan tuan-tuan ada suara, tuan-tuan tak boleh, sepatutnya boleh baca. Dan boleh baca sekurang-kurangnya di telinga tuan-tuan dengar. Jangan di telinga jemaah lain. Yang ni ramai tuan-tuan. Ramai yang mengadu dengan saya ketika saya bawa kitab ni. Ustaz, saya nak tanya, apa hukum kalau kita baca surah Fatihah sampai mengganggu jemaah lain? Soalan ni panas ni. Ada dia nak bagi tahu kat siapa tu. Dia geram kan. Ada satu jemaah ni, kalau saya pernah jadi imam Jumaat, solat Jumaat. Saya pun jadi keliru bacaan dia. Bacaan saya ni macam dia, bacaan saya. Sebab apa? Bila saya baca, dia laju daripada saya. Dia belakang. Dia laju. Ada pening juga sebab kita nak jaga jemaah yang ramai. Bukan dia seorang ni, lebih kurang dalam beratus orang lain belakang kita ni kan. Jadi paksa kita kena ingat betul-betul hafalan dan ingat betul-betul. Sebab apa? Bila kita baca, dia baca kuat, dan baca kuat tu pula dia mengganggu bacaan kita. Kita baca siratal ladzina, dia ghairil maghdubi alaihim, dia ke depan lah. Tetapi dia orang kata apa? Dalam masa yang sama dia kuatkan bacaan pada hari Jumaat. Pening tu kan. Tak ada saya sebut rokok. Kan Allah, dia sebut dulu depan. Dia sebut dulu kan tuan-tuan. Habis Jumaat tu memang kena tak kena dengan saya, kena Jumaat lain lah. Pokoknya kiyu. Kiyu juga tuan-tuan. Tak boleh buat apa lah. Tu dimaafkan lah jawapan dia. Nak marah tak boleh. Jadi Jumaat lepas tu, itulah kali pertama dia duduk belakang saya, lepas tu tak ada lah. Dia duduk di belakang sekali tuan-tuan, jemaah letak dia. Sebab apa? Sebab rokok dia tu kuat lebih daripada imam. Silat-silat jemaah lain pening sekali, siapa imam tu nak dia. Tuan-tuan, tak boleh tu. Tapi nak buat macam mana? Dia punya kim, kita faham lah. Kalau kim tuan-tuan tak boleh wafat lah. Maafkanlah kesalahan dia tuan-tuan. Jemaah tuan-tuan. Okay, jadi dalam surah Fatihah ni, tuan-tuan kena ingatlah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kena baca lah. Tetapi kalau saya pernah pergi dulu Mekah dulu tuan-tuan, ada Arab tu kata jangan baca. Dia kata jangan baca. Kalau kita imam baca, diam daripada mula sampai habis. Mazhab dia lah kan. Tapi yang surah Fatihah ni dalam mazhab Syafi'i kena baca. Kena baca lah. Jadi tuan-tuan kalau baca mestilah kena betul, dan juga kena orang kata apa, baca dengan bertajwid. Terutamanya dari segi huruf tersebut lah. Tuan-tuan kena baca. Yang ni tuan-tuan kena belajar satu persatu hurufnya. Ini tak boleh buat apa dah. Tak ada pilihan, kompromi dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia adalah rukun di dalam solat. Pernah jadi di Shah Alam kot, saya tak ingat tempat dia dulu kan. Pernah jadi masa tu lepas buat rakaman tuan-tuan.
solat Isyak, jemaah ramai tuan-tuan, imam tu tersalah baca suratul Fatihah. Bila tengok balik rakaman tu, betul dia memang salah lah. Netizen kita ni terus tanya lah, pasal apa imam tu boleh baca salah? Oh, pula dah tuan-tuan. Siap netizen kata apa? Imam kot takkan boleh baca salah. Pula dah. Jam tuan-tuan dalam Facebook tu. Kutuk imam. Jahat tuan-tuan. Kita nilai macam ni lah. Imam tu salah sekali lah semua hidup dia. Berapa ratus kali solat jemaah tak pernah lagi solat atas salah pun. Tapi dengan satu kesalahan tu, orang hentam dia tu macam dia buat kesalahan setiap hari tuan-tuan. Itu manusia tuan-tuan. Kan? Kesalahan tu satu adat biasa bagi manusia biasa. Sebab tu pentingnya makmum di belakang. Pergi mana Bilal dia tu? Tu Bilal, peranan Bilal tu. Bilal kena betul kan? Tegur dia. Ni Bilal pun dia ikut sampai habis. Jadi ikut sampai habis tuan-tuan, kena ulang balik. Solat dia ikut sampai habis. Tu kan? Sebab tu Bilal ni tuan-tuan, bukan saja tahu azan saja, kena tahu macam mana kalau imam problem dia kena cover. Ni bila imam problem tuan-tuan, dia tengok belah kiri, tengok belah kanan, dia diam kerah lagi juga tuan-tuan. Yang ni ramai tuan-tuan. Saya tengok di surau macam tu lah. Tak boleh dah buat apa dah. Tak boleh buat apa. Tu pentingnya. Sebab tu Bilal ni peranan dia besar. Terutamanya mempertahankan imam ketika imam berlakukan kesalahan. Imam lupa baca inna a'tayna, pusing-pusing, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Pusing-pusingan. Dia orang kata inna a'tayna, dia tak, bila diam juga tuan-tuan. Kan? Tak mau bantu kan. Dan sekali terus imam sambung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar kan. Betul tuan-tuan, inna lillah tu ada dalam surah Baqarah. Wala timur dia masuk lain, keluar kat lain pintu. Yang ni ramai tuan-tuan. Saya jumpa biasalah tu, satu adat Jadi dalam suratul Fatihah ni, kalau imam ni baca salah ke umpamanya, segerakan tegur. Segerakan tegur. Sebab saya pernah beberapa kali ada satu imam tu, dia jadi imam, bila dia masuk rakaat kedua, terus dia baca wadduha. Pelik pelik. Mana? Tegur dia. Subhanallah kan. Jangan tegur ni. Salah baca tu. Baca dulu surah Fatihah. Orang yang tegur cakap lagu tu batal. Dia cakap lagu tu tuan, solat dia batal. Jangan dia kata kat imam lagu tu. Dia kena tahu cara tegur tu pula. Subhanallah. Imam buat tak tahu lagi kan. Buat tak tahu. 4 kali tegur lah tuan-tuan. Tak tahu buat tak tahu. Sengaja tuan-tuan. Ni imam problem. Ini imam nak cari pasal dengan makmum pula gaduh tuan-tuan. Biasa tak mau jumpa lagi lah imam lagu ni. Kan jadi kena tengok keadaan. Bila solat suratul Fatihah ini mesti dibaca. Dan kita yang jadi makmum mesti juga dibaca sekurangnya telinga kita. Bukan telinga jemaah pada saf yang ke-8 dengar. Maksud dia faham lagu tu. Wah, sangat bacaan dia tu jangan baca macam tu, mengganggu jemaah balik sebab tu dia jatuh hukum, beberapa hukum jadi insyaAllah kita berhenti dulu setakat membaca suratul Fatihah, dan saya akan huraikan nanti macam mana membaca surat Fatihah ini kan dengan kaedah bertajwid, dan macam mana kaedah yang lebih sempurna. Sebab surah Fatihah ni saya kena tegul panjang sikit sebab dia melibatkan tajwid dengan sifat, dengan makhraj, dengan sifat huruf, dan juga dengan tajwid dia sekali nanti insya-Allah. Jadi saya akan huraikan nanti bab melibatkan suratul Fatihah nanti Okey, jadi insya-Allah kita akan sambung pada bab rukun yang keempat, yakni membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلاة الله سلام
على ياسين حبيب الله